bila mana Dajjal keluar, kita fikirkanlah. Seolah-olah umat akhir zaman sekarang ni seolah-olah meraihkan kedatangan Dajjal. Meraihkan kedatangan Dajjal dengan melakukan maksiat, na'udzubillah. Sebab itulah banyak-banyakkan doa untuk terhindar daripada fitnah Ad-Dajjal dan banyak-banyakkan baca surah Al-Kahfi. Tiap-tiap hari baca pun tak apa. Tapi hari Jumaat jangan tinggalkan, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada fitnah Ad-Dajjal. Amin, insyaAllah. Baik, insyaAllah tajuk kita hari ini tentang tajuk yang baru, iaitu menghargai pemberian, bab yang ke-6, muka surat 126. Bab yang ke-6, menghargai pemberian, muka surat 126. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatim. Maksud dia, wahai sekalian wanita muslimah, ya nisa'al muslimat, wahai sekalian wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatim. Wahai sekalian wanita muslimah, janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang jiran kepada jirannya walau hanya berupa kuku kambing. Daripada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Baik, dalam bab ini kita akan guna hadis ini sebagai rujukan utama. Nabi sebutkan, wahai sekalian wanita muslimah. Wahai sekalian wanita muslimah, adakah itu bermaksud untuk perempuan je ke ustazah? Lelaki tak payah? Tidak, untuk perempuan dan lelaki pun sama. Cumanya ada sebab kenapa Nabi sebutkan muslimat, Nabi tak sebutkan muslimin. Nabi tak sebutkan semua umatnya. Tapi Nabi sebutkan untuk muslimat, ada sebabnya. InsyaAllah lepas ni kita bincang. Baik, Nabi sebut, wahai semua muslimat, janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian jiran kamu kepada jiran yang lain walaupun hanya berupa kuku kambing. Baik, yang pertama untuk kita bincang adalah kenapa Nabi sebut wahai sekalian muslimat. Nabi tak sebut khusus untuk lelaki. Malah Nabi tak sebut khusus untuk semua umatnya. Tapi Nabi sebutkan wanita. Sedangkan hadis ini untuk merangkumi semua, tapi Nabi tetap sebut wahai wanita muslimah, iaitu wanita yang Islam, wanita yang beragama Islam. Baik, hadis ini mengkhususkan wanita sebagai sasaran bukan kerana lelaki tak perlu mengambil iktibar dari pesan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kata-katanya kepada wanita muslimah, wanita yang beriman, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu faham akan jiwa batin wanita yang mudah menyayangi dan mudah membenci. Mereka sangat sensitif dengan perasaan. Baik, saya ringkaskan bagi mudah faham. Yang pertama, Nabi sebut wahai sekalian wanita muslimah. Kenapa Nabi sebutkan muslimah? Kenapa Nabi sebutkan perempuan? Sebab yang pertama adalah kerana wanita ini sangat mudah menyayangi. Itu yang pertama. Wanita ini sangat mudah menyayangi. Kenapa ustazah wanita ni sangat mudah menyayangi? Sebab itu fitrah yang Allah berikan kepada seorang wanita. Nak bandingkan dengan seorang lelaki, contoh, saya bagi contoh. Kita jumpa, kita nampak kucing, paling mudah kita nampak kucing patah kaki. Kucing patah kaki, tengah naik kereta nampak kucing patah kaki, kebiasaannya kalau dah perempuan, jiwanya tu lembut, mesti akan sebut, alah kesiannya dekat kucing ni. Tapi berbeza dengan lelaki, nampak kucing patah kaki ke, nampak kucing dah nyawa-nyawa ikan ke, lelaki akan buat tak tahu, dah tengah drive kereta, bawa je lah kereta, nak buat apa, nak hirau dekat binatang yang lain. Tapi berbeza dengan perempuan. Biasanya perempuan ni nampak benda yang kesian pun dah sebut dah, hati ni terus cakap, ya Allah kesiannya dia. Kan? Baik, yang pertama mudah sangat menyayangi. Yang kedua, mudah membenci. Yang pertama tadi mudah
menyayangi. Ya betul, wanita ini sangat mudah menyayangi. Kadang-kadang baru jumpa first time pun dah rasa sayang. Tak semestinya kepada lelaki. Contoh kita perempuan pergi masjid, contoh dia. Perempuan pergi masjid solat ni. Nak solat ni dengan orang sebelah, sementara nak tunggu waktu solat berborak dulu dengan orang sebelah. Baru first time jumpa pun dah rasa sayang sangat. Nak balik daripada masjid tu ambil nombor telefon dulu, contoh dia. Sebab apa? Sebab rasa seronok ni nak borak dengan dia. Berbanding lelaki, seorang lelaki jiwanya itu tidaklah mudah menyayangi. Lelaki kalau pergi solat, solat je lah. Jarang nak jumpa lelaki pergi solat tegur orang sebelah. Jarang nak jumpa lelaki, tengok lelaki lain solat tanya, jubah ni beli kat mana ustaz? Jubah ni beli kat mana? Cantik ni. Jarang. Berbanding dengan perempuan yang sangat-sangat mudah menyayangi, sangat-sangat peramah. Itu yang pertama. Tapi wanita juga mudah membenci. Wanita juga mudah membenci. Contoh dia apa? Memang hati wanita ni mudah sangat menyayangi. Hati wanita ni lembut, tapi boleh juga hati wanita ni sangat mudah membenci. Contoh saya bagi jiran sebelah. Jiran sebelah ataupun tak payah jiran lah. Mungkin kita jumpa orang lain, kawan kita ada terlepas cakap sikit dekat kita. Ada terlepas cakap sikit, cakap buruk pasal kita dah terasa terus tak nak jumpa dia. Kita dah terasa terus tak nak kontak dia, contoh dia. Baik, itu yang kedua, iaitu wanita ini sangat mudah membenci. Kenapa wanita mudah menyayangi dan mudah membenci? Kerana wanita ini sangat sensitif dengan perasaan. Wanita sangat sensitif dengan perasaan. Kadang-kadang suami tak buat apa-apa pun, tapi kita rasa nak marah. Bukan nak marah apa, nak merajuk. Sebab apa? Padahal suami tak buat apa-apa. Contoh dia, suami kita masak ni penat-penat, kita masak, kita jaga anak, contoh dia. Kita buat macam-macam kerja rumah, tapi suami tak sebut terima kasih pun kita dah rasa nak merajuk. Sedangkan suami tak buat apa-apa. Kerana apa? Kerana wanita ini fitrahnya sangat mudah sensitif dengan perasaan. Baik, itu yang pertama. Kenapa Nabi sebut wahai sekalian wanita muslimah? Sebab yang kedua adalah wanita ini penuh dengan kasih sayang. Wanita ini penuh dengan kasih sayang. Mereka adalah golongan yang sangat mudah bertindak balas dengan naluri perasaan. Wanita ini penuh dengan kasih sayang dan mereka adalah golongan yang sangat mudah bertindak balas dengan naluri perasaan. Itu yang kedua. Wanita sangat mudah bertindak balas dengan perasaan. Apa contoh dia? Kita wanita mesti tahu. Contoh dia, kadang-kadang kita keluar pergi makan ataupun contoh pergi pasar. Tengah-tengah pergi pasar ataupun tengah-tengah pergi makan, sambil-sambil nak tunggu order, kita tengoklah orang sekeliling. Nampak orang depan ni, nampak orang depan, meja depan macam pandang kita. Kita pun senyum, kita senyum dekat orang depan. Orang depan tak senyum kat kita, dah kita rasa, sombonglah hari ni. Sombonglah dia ni tak senyum kat kita. Padahal kita tak tahu kot lah orang depan tu rabun, tak nampak kita senyum dan sebagainya. Nak katanya apa? Wanita ini sebenarnya sangat mudah bertindak balas dengan naluri perasaan. Sangat mudah. Orang tak buat apa-apa pun kadang-kadang kita rasa terasa. Ataupun orang buat dengan tindakan sahaja pun kita dah rasa terasa. Katakan contoh, kita nak beli barang ni. Nak beli barang, kita pergi shopping. Nak beli kasut contoh dia, nak beli handbag. Kita nak beli beg tangan ni, tanyalah yang menjaganya tu. Tanyalah yang menjaga tu, orang yang menjaga tu tak nak dia jawab. Kita tanya, ada tak kasut saiz ni, ada tak kasut saiz ni, tapi dia tak nak dia jawab. Dah kita rasa tak naklah beli kat dia ni. Sebab apa? Dia sombong. Berbanding dengan lelaki. Lelaki ni kalau orang buat apa pun kadang-kadang dia ni tak kisah sangat. Sebab apa? Janji dia dapat apa yang dia nak. Berbeza dengan seorang wanita ini sangat mudah bertindak balas dengan perasaan. Itu yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tekankan wahai wanita muslimah. Kenapa? Sebab yang ketiga adalah wanita merupakan golongan yang sangat suka akan hadiah. Apatah lagi dengan hadiah yang penuh sentimental. Baik, yang ketiga adalah kerana wanita ini sangat suka akan hadiah.
Tajuk kita sekarang adalah menghargai pemberian. Jadi kenapa Nabi sebutkan wahai sekalian muslimah, Nabi tak sebutkan muslimin ataupun umatnya, Nabi sebutkan muslimah. Sebab yang ketiga adalah kerana wanita ini merupakan golongan yang suka sangat akan hadiah. Kita kalau dapat hadiah, berkembang-kembang ni. Kita kalau dapat hadiah, rasa seronok aja hati, kan? Kita dapat hadiah, rasa kembang sangat, tak kemping-kempis. Sebab apa? Sebab kita rasa seronok. Contohlah suami lah. Suami kita bagi hadiah dekat kita, mesti kita rasa seronok. Berbanding contoh, seorang isteri bagi hadiah dekat suami, kita bagi excited ni nak bagi hadiah, tapi tengok laki kita, suami kita ni macam tak ada perasaan je ambil hadiah daripada kita. Kita elok-elok belikan hadiah. Contoh ya, kita belikan wallet. Kita belikan wallet ataupun purse. Excited ni dah bungkus cantik-cantik bagi kat suami, tapi suami ambil macam tak ada perasaan. Sebab apa? Sebab itulah naluri seorang lelaki. Lelaki ini biasa je, kalau dapat hadiah pun biasa. Anak-anak kita, lelaki dan perempuan. Contoh kita ni ada anak lelaki, ada anak perempuan. Balik sekolah kadang-kadang kita tengok anak perempuan kadang-kadang ada bawa hadiah ni. Bila tanya siapa bagi dek? Oh kawan adik bagi ni, kawan yang perempuan. Jaranglah anak-anak lelaki kita balik sekolah bawa sesuatu, kita tanya siapa bagi ni? Tak ada orang bagi, adik ambil je. Sebab apa? Jaranglah lelaki nak bagi hadiah pada orang lain berbanding perempuan bagi hadiah dekat perempuan. Sebab apa? Naluri seorang wanita sangat suka akan hadiah. Naluri seorang wanita sangat suka akan hadiah. Lagi-lagi hadiah yang betul-betul sentimental. Contoh saya bagi waktu awal-awal kita kahwin dengan suami, waktu tu baru nak bercinta, contoh dia. Awal kahwin dengan suami, baru nak bercinta, hadiah pertama suami. Contoh dia, hadiah pertama suami bagi dekat kita adalah bunga. Bunga tu kalaulah bunga hidup, kita sanggup ni framekan bunga tu. Kalau bunga plastik pun kita framekan. Sebab apa? Sebab bagi kita hadiah tu adalah hadiah yang sangat menjiwai ataupun hadiah yang sentimental. Kawan baik kita ni bagi hadiah. Contoh kawan baik kita bagi hadiah pinggan hiasan tu. Kita simpan lah. Kalau lelaki bagi pinggan hiasan, insya-Allah bukan tempatnya dalam almari tapi dalam tong sampah. Sebab apa? Sebab lelaki ini fitrahnya biasa je dengan hadiah. Baik. Ada tak jumpa lelaki yang suka orang bagi dia bunga? Ada tak jumpa lelaki suka sangat, excited sangat kalau isteri bagi bunga? Jarang. Kebiasaannya wanita sukalah. Suami bagi isteri bunga, isteri suka. Isteri bagi suami bunga, nanti kan suami kata buang tabiat pula. Sebab apa? Jarang sangat nak jumpa lelaki yang macam tu. Jaranglah. Baik, itulah sebab yang ketiga, iaitu wanita ini sukakan akan hadiah. Baik, itu 3 sebab kenapa Nabi tekankan ya nisa al-muslimat, wahai sekalian wanita muslimah. Kenapa tadi? Ringkas dia, yang pertama adalah kerana hati wanita sangat mudah tersentuh. Yang kedua adalah hati wanita ini penuh dengan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah wanita ini suka akan pemberian ataupun hadiah. Baik, pada muka surat seterusnya, muka surat 129. 129, memberi itu adalah pengikat kasih. Memberi adalah pengikat kasih. Baik, hadis yang kita bacakan awal-awal tadi adalah tentang memberi hadiah kepada jiran tetangga. Memberi hadiah kepada jiran tetangga, ataupun sebenarnya maksud dia memberi hadiah pada orang lain, bukan sekadar jiran. Kenapa Nabi sebutkan kepada jiran tetangga? Kerana kita ini sunnahnya adalah menggembirakan hati orang yang terdekat. Jadi yang paling dekat, contoh kita tinggal di sebuah rumah, yang paling dekat dengan kita selain daripada keluarga adalah jiran kita. Sebab itulah Nabi sebutkan memberi hadiah kepada jiran. Sebab apa? Sebab jiran yang paling dekat. Hakikatnya sebenarnya Nabi sebutkan memberi hadiah kepada orang lain pun termasuk dalam hadis yang Nabi sebutkan. Baik. Kerana apa memberi hadiah itu adalah sunnah? Ini adalah kerana pengikat kasih sayang dan penghalang kebencian.
Memberi hadiah, kita khusus kepada jiran contoh dia. Beri hadiah kepada jiran adalah pengikat kasih kita dengan jiran kita. Pengikat kasih kita dengan jiran kita, halang kebencian kita dengan jiran kita. Contoh, kita ada sangat tak puas hati ni dengan jiran. Contoh ya, jiran ni tengah-tengah malam duk, na'udzubillah, contoh je saya bagi, duk karaoke. Sampai kita yang duk sebelah ni dengar jiran kita duk menyanyi, kita nak tidur ni. Jiran kita yang sebelah ni suka sangat mengganggu kita rasa benci. Bagaimana cara kita nak hilangkan kebencian tersebut? Dengan cara kita bagi hadiah. Hadiah ni muslimat yang dirahmati Allah semuanya, bukan bermakna kita kena beli hadiah yang bagus-bagus, kita kena balut cantik-cantik baru bagi, tidak. Contoh yang lain, hadiah yang lain, contoh bagi makanan. Kalau tengah-tengah masak ada makanan lebih, bagi jiran sebelah. Sebab apa? Sebab itulah pengikat kasih dan sayang kita dengan jiran kita, insya-Allah akan hilangkan kebencian kita. Katakan contoh kita dengan kawan kita tengah bergaduh ni. Kita dengan kawan tengah bergaduh, macam mana nak leraikan ataupun nak redakan kemarahan kita adalah dengan cara kita bagi hadiah dekat kawan kita. Paling senang contoh, kita tengah gaduh ni dengan suami kita. Kita tengah gaduh dengan suami kita. Kalaulah seorang perempuan ditanya, kalau seorang perempuan ni suami tanya, kalau kita tengah bergaduh, awak nak saya bagi apa? Biasanya seorang perempuan mesti akan cakap, kalau gaduh awak bagi hadiah, okey lah. Mungkin ada yang cakap, kalau gaduh awak bagi saya makan pun saya okey, saya happy. Sebab apa? Sebab nak makanan tu. Mungkin ada yang kata, nak hadiah terus jadi okey. Itu untuk wanita. Tapi berbeza dengan seorang lelaki. Kalaulah contoh suami ni tengah marah kita, suami kita tengah marah kita ni, kalau kita bagi hadiah pun kadang-kadang tak lut, tak redakan kemarahan. Sebab apa? Sebab bukan fitrahnya begitu, berbeza dengan seorang wanita. Katanya bila mana kita bagi hadiah kepada seseorang, kalau dah namanya manusia wanita pula, bermaksud hadiah ini adalah pengikat kasih dan sayang. InsyaAllah bila mana kita sering bagi pemberian, bermaksud menghalanglah kebencian. Baik. Kemudian hadiah atau sedekah yang sedikit itu lebih mudah dikeluarkan pada bila-bila masa. Ia adalah memadai untuk menghubungkan hati. Baik. Hadiah yang sedikit itu bukan dinilai melalui harga, tapi dinilai melalui keikhlasan kita. Hadiah yang sedikit yang kita bagi orang lain, tak kisahlah jiran, kawan dan sebagainya, hadiah yang sedikit itu pun sudah memadai untuk hubungkan hati kita. Kadang-kadang kita nampak budak tengah main dekat luar ni, kita bagi gula-gula satu je, sebiji gula-gula pun dah cukup untuk jadikan kita sayang budak itu, budak tu pun dah sayang kita. Baik, walaupun sebiji gula-gula. Nak katanya, bila mana sebut tentang pemberian ini, bukan dinilai melalui kuantitinya, bukan dinilai melalui harganya, tapi pemberian ini dinilai melalui keikhlasan kita. Kalau kita beri sedekah, contoh sebut tentang sedekah sikit. Kalau kita beri sedekah banyak mana pun, kalau tak ikhlas, pasti hati kita tak akan tenang. Kita bagi sedekah banyak mana pun tapi ikhlas tu tak ada, bagi sedekah kerana terpaksa ataupun bagi sedekah dengan tujuan nak tunjuk orang ni. Contoh, nak bagi sedekah ni sebab apa? Nak tunjuk orang lain, nak menunjuk-nunjuk, tak ikhlas, maka hati ini tak akan tenang. Sedangkan Nabi dah sebutkan sesiapa pun yang bersedekah penuh dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan hadirkan kegembiraan dalam hatinya, pasti Allah akan beri ketenangan dalam hatinya dengan bersedekah. Sama juga contoh macam dalam solat. Dalam solat Nabi sebut, Allah juga sebut, solatlah kenapa? Untuk hilangkan masalah. Solat untuk hilangkan masalah. Allah dah kata dah, Allah dah janji. Solat, kalau orang yang solat dengan penuh kekhusyukan, pasti Allah akan beri ketenangan. Tapi ada pula yang tanya, Ustazah, saya ni solat tak pernah tinggal. Solat sunat pun saya buat. Tapi saya rasa hidup saya ni susah sangat. Saya rasa hati saya ni sempit sangat. Kenapa Ustazah? Jawapannya hanyalah satu, kerana solat itu tidak ada khusyuknya. Kerana solat itu tidak ada khusyuknya. Mungkin boleh jadi solat itu tak
sah mungkin. Mungkin boleh jadi solat itu tak sah kerana mandi wajibnya tak sah. Boleh jadi. Mungkin boleh jadi solat itu tak sah kerana apa? Kerana kita masih dalam hadas, masih ada kekotoran. Kita tak bersuci dengan betul, maka solat pun tak sah. Bagaimana nak jumpa ketenangan hati kalau solat tak sah? Sedangkan Allah dah kata siapa yang solat dengan penuh khusyuk, Allah akan beri ketenangan. Sama juga macam tadi, sedekah, Allah dan Nabi dah sebut siapa yang sedekah Allah akan beri kelapangan. Berganda-ganda ni harta. Apa maksud berganda-ganda harta? Bermaksud siapa yang makin bersedekah, makin Allah cukupkan harta. Makin bersedekah, makin Allah cukupkan harta. Bukan bermaksud makin sedekah banyak lagi harta masuk. Tidak. Tapi maksud dia makin banyak sedekah, makin Allah cukupkan harta. Contoh kita rasa kita ni susah. Kita rasa kita ni susah sebab apa? Anak-anak ramai. Susah, anak-anak ramai. Bila mana kita bersedekah, pasti Allah akan cukupkan. Dengan cara apa? Kita rasa susah anak-anak ramai tapi anak-anak kita tak pernah kelaparan. Sebab apa? Sebab Allah cukupkan harta kita. Kenapa? Kerana kita bersedekah. Ada pula yang tanya, Ustazah, saya ni sedekah tiap-tiap hari ni. Sedekah subuh contoh dia. Tiap-tiap hari saya pergi masjid, saya sedekah. Saya bagi, saya masukkan dalam tabung masjid. Tapi saya rasa hati saya ni tetap tak tenang. Saya rasa masih sempit ni hati saya. Kenapa? Kerana mungkin tak ada keikhlasan dalam hati. Mungkin niat kita sedekah sebab apa? Sebab nak kelapangan. Tapi hakikatnya kita kena niat sedekah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ikhlas tak mengharapkan sesuatu, maka insya-Allah Allah akan tunaikan. Kalau kita sedekah kerana Allah, insya-Allah Allah akan beri kelapangan. Tapi kalau sedekah itu bukan kerana Allah, sedekah kerana nakkan kelapangan, bukan kerana Allah, maka Allah tetap tak akan beri kelapangan. Sebab apa? Sebab tak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga tentang pemberian ni. Bila mana kita memberi sesuatu kepada orang lain, kalau tak ikhlas, maka bagaimana kasih sayang tu nak tumbuh? Kalau tak ikhlas, bagaimana kasih sayang tu nak hadir? Sebab itulah segala apa yang kita buat dalam hidup kita, penuhkan dengan keikhlasan dalam hati, insya-Allah pasti kita akan tenang. Insya-Allah pastilah Allah dan Rasulullah, Allah akan tunaikan janjinya pada kita kalau kita tenang. Baik. Kemudian disebutkan pada muka surat yang sama, manakala hadiah yang besar dan banyak itu mungkin agak sukar untuk diberikan dengan kerap, maka ia memadai dilakukan pada keadaan tertentu. Sesungguhnya pemberian yang ikhlas walau sedikit itu adalah jauh lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Pemberian yang sedikit jauh lebih baik daripada tak bagi apa-apa. Contoh dia, kita sebut lagi tentang sedekah. Katakan kita ni memang kita rasa tak mampu ni nak sedekah banyak-banyak. Boleh jadi RM5 pun kita tak mampu. Boleh jadi RM5 pun kita tak mampu. Maka bagilah sedikit pun. Contoh dia 10 sen. Bagilah 10 sen pun. Sebab apa? Sebab sedekah yang 10 sen tu tapi penuh keikhlasan dalam hati, maka insya-Allah ganjarannya tu akan lebih besar daripada sedekah RM5 tapi tak ada keikhlasan dalam hati, maka ganjarannya pun tiada, bermakna itulah sia-sia. Pastikan dalam hidup kita ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah, insya-Allah ganjaran akan menanti. Tapi kalau tak ada ikhlas kerana Allah, tak ada pun keikhlasan dalam hati kerana Allah lillahi taala, tak ada langsung, maka segalanya akan sia-sia. Baik. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan berkuah, idza tabakhta maraqah, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, banyakkanlah kuahnya, wa ta'ahad jiranak, dan berikanlah kepada jiranmu.
Nabi pernah pesan pada sahabatnya iaitu Abu Dhar, kalau kamu tengah masak banyakkan kuah. Maksud dia apa? Nak katanya biarlah bagi hanya kuah je pun. Nak kata biar bagi sikit pun tak apa, asalkan bagi. Ada ulama yang menyebutkan kalau jiran sebelah bau masakan kita pun sebenarnya dah dosa. Tapi itu adalah pembahasan ulama yang lain. Nak katanya berilah sedikit pun pemberian kepada orang lain, walau sedikit tapi bermakna, insya-Allah kalau ada keikhlasan dalam hati. Baik. Oleh itu dalam usaha, muka surat sebelah, muka surat 130. Oleh itu dalam usaha mengikat tali persahabatan dan persaudaraan, saling memberi hadiah merupakan salah satu agenda penting yang pasti mendatangkan impak positif buat pelakunya. Macam yang saya sebutkan tadi, kalaulah kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka insya-Allah pasti akan ada perkara-perkara yang positif yang akan berlaku. Contoh dia apa? Kita bagi hadiah pada orang lain. Kita beri seseorang sesuatu. Kita beri orang lain sesuatu, maka insya-Allah orang tersebut mungkin akan baik dengan kita. Contoh, kita tolong orang lain, insya-Allah orang lain tu akan tolong kita waktu kita susah. Nak sebutkan Allah pun dah janji pada kita kalau kita mudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusan kita. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau fa innal hadiyata tudhibu wa haras sadri. Nabi SAW menyebutkan tahadau, berilah hadiah, fa innal hadiyata tudhibu wa harras sadri. Kerana apa? Kenapa Nabi suruh bagi hadiah ni? Kerana sesungguhnya hadiah itu menjauhkan kesempitan dada. Berilah hadiah kerana apa? Sesungguhnya hadiah itu menjauhkan kesempitan dada. Cubalah muslimat yang disayangi Allah semuanya. Katakanlah contoh ya, contoh kita ni tengah bermusuh dengan orang lain. Bermusuh tu bukanlah bermaksud benci seteruknya, tidak. Bermaksud bermusuh tu mungkin sebab kita terasa terus kita tak nak kawan. Dia bersangka dengan kita, kita pun bersangka dengan dia. Katakanlah muslimat ada di antara kita yang sedang hadapi masalah ni. Mungkin masalah dengan jiran, masalah dengan kawan. Cubalah beri dia sesuatu. Katakan masalah dengan jiran, cuba bagi jiran kita sesuatu. Tak semestinya hadiah. Katakan contoh kita tinggalkan makanan pada dia, contoh. Maka cuba beri hadiah, insya-Allah akan terlerailah musuhan tersebut. InsyaAllah akan baiklah, dah tak musuh. Sebab apa? Cubalah. Kalau ada masalah dengan kawan sekarang, cuba bagi hadiah pada kawan kita. InsyaAllah masa tu kawan kita tak akan bersangka dengan kita, kita pun akan baik-baik je dengan kawan kita. Sebab apa? Nabi kata bagi hadiah, kerana hadiah ini akan menjauhkan kesempitan di dada. Baik. Kemudian pemberian ini boleh didatangkan dalam pelbagai bentuk sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca maksudnya sahaja, hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah. Nabi kata hendaklah setiap orang itu bersedekah. Mereka berkata, bagaimana jika tidak dapat berbuat demikian? Maka Rasulullah menyebutkan, maka hendaklah dia berusaha sendiri yang dapat memberi faedah kepada dirinya sendiri. Dengan yang demikian dia dapat bersedekah. Mereka berkata, bagaimana jika dia tak mampu? Baginda bersabda, maka hendaklah dia menolong orang yang dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan, sampai akhir hadis. Hadis ni panjang. Kejap lagi saya ringkaskan. Baik, macam yang kita sebutkan di awal kuliah tadi, berilah hadiah, dan hadiah ini bukan bermaksud hadiah yang elok, bermaksud hadiah yang besar, hadiah yang dibungkus elok-elok baru dikira sebagai hadiah, tidak. Tapi hadiah ini juga boleh didatangkan dalam pelbagai bentuk. Mungkin ada soalan, Ustazah, hadiah dengan sedekah berbeza ke? Hadiah dan bersedekah berbeza ke? Sama sahaja, istilahnya berbeza. Baik, antara bentuk lain hadiah, antara bentuk lain pemberian seseorang kepada seseorang yang lain, antara jenis-jenis pemberian hadiah ataupun sedekah, yang pertama adalah katakanlah kita ni tak mampu nak bagi sesuatu yang memerlukan duit, contoh dia.
Kita tak mampu nak bagi seseorang sesuatu yang memerlukan duit. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ni pun tak berduit mana. Nak bagi orang lain pun kita rasa tak berapa nak mampu. Maka apa Nabi sebut? Kalau rasa tak mampu, yang pertama, berilah daripada hasil usaha sendiri. Berilah daripada hasil usaha sendiri. Contoh dia apa? Contoh dia macam saya sebutkan tadi, kita masak bagi dia. Ada yang komen tentang senyum. Ya, boleh juga. Kita senyum je dengan jiran kita. Nampak jiran kita tengah siram pokok, kita senyum. Nampak jiran kita contoh tengah nak keluar ni, nak pergi kerja, kita senyum. Nak keluar hantar anak, kita senyum. Itu pun dikira sebagai sedekah. Tapi jangan pula kalau mampu memberi, kalaulah kita mampu bagi sesuatu kepada jiran kita, tapi sebabkan boleh senyum, kita senyum je. Janganlah sampai macam tu. Kalau tak mampu, berilah daripada hasil usaha sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menolong orang yang memerlukan. Jenis pemberian hadiah ataupun sedekah yang pertama tadi, memberi dengan hasil usaha sendiri. Yang kedua adalah menolong orang yang memerlukan. Menolong orang yang memerlukan. Katakan kita memang tak mampu nak bagi apa-apa, maka cukuplah sekadar kita tolong mudahkan urusannya. Tolong mudahkan urusannya. Contoh, jiran kita balik kampung. Sementara jiran kita balik kampung, ada postman contoh ya. Ada pos laju hantar barang letak atas pagar rumah jiran kita. Kita tahu ni jiran kita tengok hari ni tak ada dekat rumah. Kita ambilkan barang, simpankan dulu, takut-takut kena hujan, pun dikira mudahkan urusan orang lain, pun dikira kita tolong orang lain. Itu sekecil-kecil contoh tu, sekecil-kecil bantuan. Baik, itu yang kedua, iaitu menolong orang yang memerlukan. Yang ketiga adalah menahan diri dari melakukan kemungkaran. Menahan diri dari melakukan kemungkaran. Kalau rasa kita tak mampu nak bersedekah, kalau rasa kita tak mampu nak memberi hadiah, kalau rasa kita tak mampu nak bagi apa pun, nak bagi pemberian ni kita rasa memang tak mampu, maka tahanlah diri kita daripada melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan. Kita tahan nafsu kita pun dah dianggap sebagai sedekah untuk kita. Tahan diri kita nak melakukan kemungkaran pun dikira sebagai sedekah. Contoh dia apa? Contoh paling mudah tentang aurat contoh dia. Kita tahu jiran kita ni, katakan kita ni tak pandai berfashion. Kita wanita kan sinonim dengan berfashion. Katakan kita tak pandai ni berfashion. Kita tengok jiran kita ni kuat sangat berfashion. Tudungnya tu macam-macam style, macam-macam gaya. Bajunya tu macam-macam gaya. Macam mana cara kita nak bersedekah pada dia adalah dengan cara kita tahan kemungkaran. Bermaksud jangan ikut cara dia berfashion. Jangan ikut, kita tengok gaya tudung dia macam cantik. Cantik ni. Tapi sebab kita rasa kita nak bersedekah pada dia, jangan tiru gaya tudung dia yang tidak menutup aurat. Sebab apa? Sebab kalau kita tiru, bermaksud kita ni dah berdosa. Dia pun, jiran kita pun akan dapat dosa. Kalau kita tak buat, maka tak adalah dosa untuknya. Dia memang akan berdosa kerana tidak menutup aurat. Bermaksud tak adalah dosa baru untuk dia. Tak ada dosa jariah. Macam yang saya sebutkan semalam. Kita selalu sebut sedekah jariah. Bermaksud sedekah yang mana, bila mana saat Allah panggil kita, saat kita dah tak ada dekat dunia, kalaulah kita buat sedekah jariah dekat dunia, satu hari nanti bila kita dah meninggal, pahalanya tu akan tetap mengalir. Contoh, kita bagi duit, contoh ya. Kita bagi duit kepada seseorang. Ataupun paling mudah, kita bagi duit untuk bina masjid contoh dia. Selagi mana orang solat dalam masjid tersebut, selagi mana masjid tersebut digunakan, selagi itu pahalanya tu kita akan dapat walaupun kita dah meninggal. Itu sedekah jariah. Macam yang saya sebutkan tadi, dosa jariah. Bermaksud apa? Boleh jadi na'udzubillah, tapi boleh jadi bila mana kita dah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak ada dekat dunia, tapi dosa kita tu masih ada mengalir. Contoh dia apa? Macam saya sebutkan, contoh yang paling mudah, orang yang menjahit baju contoh dia. Orang yang menjahit baju yang ketat untuk si pemakai. Orang jahit baju, penjahit baju yang
jahitkan baju yang ketat untuk si pemakai. Tiba-tiba Allah panggil, Allah tarik nyawa. Dah tak ada dah dekat dunia selagi mana si pemakai baju yang ketat itu pakai baju tu, selagi itulah selagi itulah dosanya tu akan mengalir je walaupun sudah meninggal dunia. Itu tentang dosa. Itu namanya dosa jariah, dosa yang mengalir. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua ini muslimat dan buat syurga semuanya. Mudah-mudahan kita semua bila mana meninggal dunia, pahalanya akan mengalir, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bila mana kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, hanya pahala sahaja yang kita nampak akan mengalir. Dosa, na'udzubillah, tidak akan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak ada dosa lah yang mengalir, insya-Allah. Baik, kemudian pada muka surat 132, menghargai setiap pemberian. Menghargai setiap pemberian. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, ringkasnya adalah Nabi sebutkan hargailah pemberian. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang jiran kepada jirannya walau hanya berupa kuku kambing. Nabi sebut jangan nak remeh-remehkan. Katakanlah jiran kita bagi kita, contoh ya, jiran kita bagi kita bubur, contoh bubur kacang. Bagi kita bubur kacang, kecil je, sikit je, dalam bekas, sikit je. Jangan kita pula meremeh-remehkan. Alah, sikit macam ni baik tak payah bagi. Contoh. Katakan kawan kita bagi hadiah, contoh ya, bagi pen je. Pen satu ni je kawan kita bagi dekat kita. Kita tengok pen kita pun, alah, setakat pen ni kita pun boleh beli sendiri. Contoh ya, setakat pen ni saya pun boleh beli sendiri, baik tak payah bagi hadiah. Jangan macam tu, jangan meremehkan. Sebab apa? Nabi pesan ni, wahai muslimat sekalian, salah satu rahsia wanita nak masuk syurga ni, jangan remehkan pemberian orang lain. Contoh yang lain banyak yang pernah saya dengar kisah. Isteri lebih banyak gajinya daripada suami. Banyak juga saya dengar isteri lebih banyak gajinya daripada suami. Jadi bila mana suami ni nak bagi hadiah ni, suaminya ni gajinya tak banyak tapi tetap nak bagi hadiah untuk isteri, maka belilah satu hadiah yang mana hadiah yang biasa-biasa je. Dia tahu isterinya, contoh ya, isteri dia ni suka sangat hadiah yang mahal-mahal tapi suaminya tak mampu, belilah hadiah yang biasa-biasa. Bila suami bagi, isteri yang lebih gajinya pun cakap, setakat hadiah ni saya pun boleh beli sendiri. Setakat hadiah macam ni saya pun boleh beli sendiri. Baik tak payah bagi hadiah. Sebab itulah Nabi sebutkan, wahai muslimat sekalian, jangan pernah meremehkan pemberian orang lain. Jangan remehkan pemberian orang lain walaupun seperti kuku kambing, walaupun hanya berupa kuku kambing. Nak katanya kuku kambing tu kecil kan? Nak katanya walaupun kecil macam tu pun jangan remehkan. Kecil sangat pun jangan remehkan. Baik. Kemudian ada pun kuku kambing yang disebut dalam hadis tersebut bukanlah bermaksud dengan erti sebenar. Macam yang kita sebutkan tadi, kuku kambing itu sangat kecil tapi bukanlah bermaksud ketika zaman Nabi dulu ada orang lain yang bagi kuku kambing pada orang lain. Bukan bermaksud tu. Itu hanya Nabi nak bagi perumpamaan sahaja. Perumpamaan yang bermaksud betapa sedikitnya pemberian tersebut dan betapa tidak ternilainya ia di mata manusia. Betapa sedikitnya pemberian tersebut dan betapa tidak bernilainya ia di mata manusia. Nak katanya contoh Nabi beri perumpamaan. Katakanlah seseorang bagi orang lain kuku. Kita tak payah sebut kuku kambing lah. Kita sebut kita ni tak ada apa nak bagi. Kita bagi kuku kita dekat jiran. Contoh, saya bagi contoh. Bagi mudah faham. Kita bagi kuku kita dekat jiran. Bermaksud itu pun dikira sebagai satu pemberian. Sebab apa? Sebab walaupun pemberian itu sedikit dan tak guna, kita bagi kuku kita dekat jiran kita. Jiran kita nak buat apa dengan kuku kita? Nak katanya tak berguna langsung ni kuku kita. Tapi kita bagi juga punyalah nak dapat pahala. Maka itu pun, itulah yang Nabi galakkan. Itu bagi sedikit walaupun tak bermakna pun tak ada masalah. Macam saya sebutkan tadi, contoh kita dah masak ni,
Kita masak sikit je tapi nak juga pahala nak bagi jiran, kita bagilah sedikit sahaja. Contoh ya, bagi sikit sangat. Pemberian kita yang sedikit itu masih dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada keikhlasan dalam hati. Walaupun sedikit, walaupun mungkin jiran kita tengok, katakanlah contoh ya, isi tak ada kuah je. Sebab apa? Sebab kita masak sikit contoh. Isi tak ada kuah je. Tapi walaupun benda tu sedikit, boleh jadi jiran kita tak makan pun apa yang kita bagi, tapi hakikatnya tetap akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Nabi sebut janganlah remehkan satu pun pemberian walaupun benda tersebut, pemberian tersebut kecil dan tak berguna. Jangan remehkan. Baik, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah bersedekah dengan hanya 2 biji anggur. Ketika beliau bersedekah itu, beliau dipandang oleh ahli keluarganya. Kemudian beliau berkata, la tu'jibna fakam fiha min mithqala dzarrah. Janganlah kalian merasa hairan, maka berapa zarahkah berat 2 biji anggur ini. Baik. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah dengan hanya 2 biji anggur. 2 biji anggur je Sayyidatina Aisyah bersedekah dengan hanya 2 biji anggur. Masa tu semua yang nampak tu semuanya pelik lah, hairan. Tapi apa yang Sayyidatina Aisyah sebut, janganlah kalian merasa hairan, maka berapa zarahkah berat 2 biji anggur ini. Bermaksud janganlah rasa hairan, janganlah pelik. Aku sedekah sikit pun insya-Allah Allah bagi pahala yang banyak. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan pada muka surat sebelah, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarrah, sesiapa yang mengerjakan kebaikan, mithqala dzarrah, walaupun hanya seberat zarah, khairan yarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya. Zarah ni sangat kecil. Sampaikan kalau nak tengok melalui pandangan mata tu tak nampak. Nak katanya sangat kecil, tapi Allah sebut khairan yarah. Pasti akan lihat balik apa ganjarannya. Walaupun benda zarah ni benda yang sangat kecil, kadang-kadang dengan mata pun kita tak dapat nak tengok. Tapi Allah kata walaupun pemberian kita itu kecil, Allah pasti akan menampakkan kelebihannya. Allah pasti akan menampakkan ganjarannya. Subhanallah, Masya Allah. Itulah kelebihan memberi. Jangan kita remehkan, jangan kita pandang rendah dengan pemberian yang sedikit, pemberian yang kecil. Jangan kita kalau orang lain beri kita pemberian yang kecil, jangan pandang remeh. Walhal kita nak bagi orang lain pemberian yang kecil pun jangan kita pandang remeh juga. Sebab apa? Sebab ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buatlah, berilah sebesar zarah pun Allah pasti akan lihat. InsyaAllah mungkin lepas ni muslimat dambaan syurga semuanya banyakkanlah memberi, banyakkanlah bersedekah. Samalah bersedekah pun bermaksud memberi pun maksud dia bersedekah. Banyakkanlah memberi kepada orang lain walaupun sekecil zarah. Kerana apa? Kerana kita nak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kumpul pahala ni. Sebab apa? Sebab kita nak rahmat Allah ni. Untuk apa? Untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nak jadi wanita syurga, salah satu rahsianya adalah banyakkanlah memberi kepada orang lain, insya-Allah. Baik, insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita habiskan tajuk ni insya-Allah pada minggu hadapan. Saya rasa cukup sekadar ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.